Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 333. Muka surat 333 Suratul Hajj, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Terjemah yang ke-6, kedua-dua kenyataan yang disebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jugalah Tuhan yang sebenar, dan dialah juga yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Terjemah yang ke-7, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, yakni menghidupkan semula orang-orang yang ada di dalam kubur. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin. Terjemah yang ke-8, dan ada di antara manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan dan tidak berdasarkan sebarang keterangan, dan juga tidak berdasarkan mana-mana kitab Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kebenaran. Thani atfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizy wa nudhiquhu yawmal qiyamati 'adzabal hariq. Terjemah yang ke-9, ia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angkuh sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ia akan beroleh kehinaan di dunia dan kami akan merasakannya azab yang membakar pada hari kiamat kelak. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Terjemah yang ke-10, dengan dikatakan kepadanya, azab yang demikian ini ialah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Terjemahan ke-11. Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu, dan kalau pula ia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufurannya. Dengan sikapnya itu, rugilah ia akan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang terang nyata. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u ذلك هو الضلال البعيد. Terjemahan ke-12. Ia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat membahayakannya dan tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh terpesong. Yad'una man darruhu أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Terjemahan ke-13. Ia menyeru dan menyembah makhluk yang dengan perbuatan demikian mudaratnya lebih dekat dari manfaat yang diharapkan. Demi sesungguhnya seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib ialah makhluk yang diseru dan disembahnya itu. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Terjemahan ke-14. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang ditentukannya. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirah في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Terjemahan ke-15. Sesiapa yang menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ini dan di akhirat kelak, maka hendaklah ia menghulurkan tali serta mengikatnya di bumbung rumahnya. Kemudian hendaklah ia mencerut lehernya supaya ia mati tercekik.
Dalam pada itu hendaklah ia memikirkan lebih dahulu adakah tipu dayanya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya. Sadaqallahul azim. InsyaAllah tuan-tuan kita ada sedikit ulasan dan tafsiran kepada Datuk Seri Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayat kita ambil pagi ini ialah sambungan daripada ayat yang akhir semalam yang kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Allah Taala menjadikan manusia dan menghidupkan semula manusia, dan Allah buat perbandingan seumpama tanah yang kering kontang, tiba-tiba hujan turun, kemudian lepas hujan tu naiklah, hiduplah segala tumbuh-tumbuhan. Dari segi logik akal, pada adatnya mustahil ada benda yang masih hidup dengan panah 5-6 bulan kadang-kadang, dengan suhu panas yang sangat tinggi. Pada adatnya semua benih akan mati, tetapi bila mari hujan maka tiba-tiba boleh hidup. Ada kehidupan, rumput-rumput yang halus tu pun boleh hidup semula. Demikianlah Allah Ta'ala buat bandingan. Itu ayat akhir semalam. Allah sebut, Zalika bi'anna Allah wal haqwat. Dan demikianlah Allah Ta'ala, dialah Allah yang membuktikan bahawa segala sesuatu itu benar. Dan dia yuhyil mauta. Dia berkuasa menghidupkan benda yang mati. Benda yang mati. Kita ni asal tak ada. Roh duk lain, jasad duk lain. Allah cantumkan dalam rahim ibu. Roh mari tempat lain, jasad mari tempat lain. Kemudian Allah hidupkan. Kemudian lepas ni kita akan mati. Bila mati Allah kata wa annahu yuhyil mauta. Dia akan hidupkan semula benda yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Kerana dia berkuasa di atas segala sesuatu. Bahkan daripada tak ada pun dia boleh ada, apatah lagi sekadar untuk hidupkan semula. Dan Allah tak sebut anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Kiamat-kiamat ini ialah benda yang pasti datang. Pasti akan berlaku. La raiba fiha. Tidak syak lagi, tidak ragu lagi, dia akan pasti berlaku. Wa Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah Taala akan bangkitkan semula makhluk manusia daripada kubur masing-masing. Setiap orang tu mati, dia ada kubur dia. Sama ada kubur rasmi ke kubur tak rasmi ke, hakikat sebenar bila mati ada tempat dia di jasad dia tu hancur situ. Orang mati kita tanam kubur. Orang yang lemah mati laut, mana kubur kita tahu, tapi ada kubur dia. Ada tempat mati dia. Allah sebut akhirat besok Allah bangkitkan semua daripada tempat masing-masing. Nasi majul bilah biqadri. Ada manusia, ayat ni kalau kita tengok ayat yang ke-8 ni, sebelum ni kita pernah jumpa ayat yang hampir sama. Nasi majul bilah biqadri, ayat ketiga sebelum itu. Allah Taala ulang balik. Allah sebut di antara manusia, ayat ketiga ayat ke-8 ni mukadimah ayat sama. Wa nasi majul bilah biqadri. Ada manusia berhujah dengan Allah tanpa ilmu. Duk sandar benda pada Allah, duk kata Allah macam-macam tanpa ilmu. Tanpa ada ilmu sebagainya. Wala hudan wala kitabim munir. Tanpa petunjuk, bimbingan, dan tanpa kitab panduan. Kita dalam sesuatu benda yang kita nak sandar pada Allah, mesti ada nas dia. Ada hujah dia. Berdasarkan dalil mana, ayat Quran mana, sebagaimana saya sebut semalam. Wala huda. Sedangkan orang ni berhujah dengan Allah Ta'ala. Cakap macam-macam pada Allah, sebut Allah macam-macam, tapi tanpa ada panduan, guna akal fikiran, guna akal fikiran, dan tanpa panduan kitab yang sani'at fihi lidhilla an sabili. Allah Ta'ala sebut bagaimana sombongnya mereka ni bila dia bercakap, dia berpaling tubuh dia. Kita ni kalau kita bercakap dengan orang, hormat kita bila kita hadap orang tu. Kita ada dua, satu kita hadap tubuh dia, tubuh muka kita hadap ke dia, tubuh kita hadap ke dia. Inilah sebaik-baik, paling beradab. Yang kedua, tubuh ke lain, kepala ke lain. Tapi Allah Ta'ala sebut punya sombongnya manusia. Orang ni bila bercakap dengan Nabi SAW, dia berpaling sebahagian tubuhnya. Maknanya cakap Nabi duduk sebelah kanan, dia menghadap ke lain, sebagai tanda kesombongan dia terhadap Nabi SAW. Lidhilla an sabili.
Lahu fil dunya hizun. Allah tak sebut orang macam ni dunia dia akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hina dunia ni kadang-kadang mata kita tak nampak penghinaan. Kita nampak macam dia baik. Ya, sebab yang kita nampak ni zahir. Zahir dia. Yang zahir dia kita tengok nampak hidup dia senang, kereta ada, mewah hidup dia. Tapi hakikat sebenar jiwa dia kita tak tahu. Kadang-kadang Allah Taala sembunyikan ya dia punya musibah melanda diri orang tu ya, sedangkan orang lain tak nampak. Rupanya naudzubillah katalah dia ni ya, jiwa dia dalam hati dia balas dengan isteri dia, ke dengan anak dia, rumah tangga dia tak stabil ke. Tapi nampak zahir, nampak okey. Kita tengok rumah malu besar, rupa dalam rumah tu bergaduh dah suami isteri, anak pun dia tu macam-macam macam tu. Begini manusia, zahir kita nampak okey fizikal, tapi hati dia, jiwa dia tak tenang. Ya, tak tenang hati dia menyebabkan Allah sebut dunia pun Allah Taala hinakan dia, wa nuziquhu yaumil qiyamati azabal hari. Akhirat besok Allah Taala akan azab dia dengan azab yang membakar. Ya. Dia Quran ni dia sebut azabun alim, azabul hariq, azab yang membakar. Dah sebut azab tu cukup dah sebenarnya. Ya, tapi bentuk azab macam-macam. Ya, ada azab yang sangat pedih, ada azab yang sangat besar, ada azab yang sangat pedih. Ya, demikian Allah Taala guna istilah-istilah dalam yang kalimah Allah ni dia sangat hebat. Zalika ma qadamat yadaka wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Allah sebut demikian yang Allah yang ditimpa tu hasil perbuatan dia, hasil perbuatan setiap manusia. Allah wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Allah Taala tidak akan buat zalim pada manusia sikit pun. Jadi manusia dibalas dengan apa yang orang tu buat. Orang lain buat, kita tak menanggung dosa. Seorang ayah, dia tanggung tak dosa anak dia. Kalau dia tak didik, dia salah dapat dosa kerana tak ajar je. Tapi kalau dia tak semayang, tak puasa, tu tanggung dia lah. Ya, takkan dosa orang lain dipikul oleh orang lain. Dan inilah beza pandangan Islam dengan pandangan Kristian. Ya. Orang Kristian menganggap Isa tu kena salib pasal apa? Kerana menanggung dosa Nabi Adam AS. Adam dosa dia apa dia? Dosa makan buah dalam syurga. Allah Ta'ala sebut, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan hampiri pokok tu. Nabi Adam AS hampiri pokok tersebut. Maka Nabi Adam AS dilontar ke dunia dengan dosa, dengan kesalahan. Ya, dan dosa tu sambung sampai Allah Ta'ala Isa AS. Ni pandangan Kristian. Lalu Isa AS disalib. Kenapa dia disalib? Kerana melepaskan dosa Adam AS. Ya. Dalam Islam tak ada. Setiap orang tu dia tak tanggung dosa orang lain. Kita hanya menanggung dosa apa yang kita buat. Ya, apa yang pikul atas bau kita, tanggungjawab kita tunai dan sebagainya. Ya, maka wa anallahu laisa bizallamil abid. Allah Taala tidak akan buat nyaya pada makhluk dia sedikit pun. Wa minnas man ya'budullah ala harf. Ada manusia menyembah Allah Taala dengan keadaan ala harfin. Harfin ni satu huruf, makna dia tidak tetap. Iman dia tidak kukuh, tidak kuat. Macam mana Allah sebut? Fa in asabahu khairun tuma'anna bih. Waktu dia dapat nikmat, nampak beriman, semayang tak tinggal apa semua. Bila dia rasa berhajat pada Allah, dia semayang hajat lagi, dia doa lagi, dia baca Quran lagi, dia mengadu lagi. Ya. Bila wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi. Bila ditimpa musibah. Hari ni semoga Allah lindungi kita bersama. Orang yang na'udzubillah katalah orang tu kena COVID positif. Sebelum tu semayang tak, sebut nama Allah pun tak, baca Quran pun tidak, doa pun tidak. Bila tahu positif je, terus berubah. Ya Allah, semayang hajat, semayang minta doa, berzikir. Dia walaupun sebut positif saja, padahal tidak mudarat lagi, baru tahap satu. Tapi kebimbangan dia, takut dia, terus minta doa, ya Allah, sembuhlah. Minta kawan-kawan tolong doa. Ya. Kita dengan Allah ni jangan dekat dengan Allah waktu kita berhajat pada Allah. Ya, ni contoh Allah Taala sebut, ada orang yang beriman pada Allah ni bila dia dapat nikmat, dekat dengan Allah. Bila Allah timpa musibah dia tak diterima. Ada yang begitu. Ya, ada yang bila timpa musibah maka dia kata apalah Allah, ya, dia menyalahkan Allah Taala atas musibah yang menimpa dia. Ada orang yang kadang-kadang bila waktu nikmat dia tak ingat pada Allah, bila sakit baru ingat pada Allah. Ini sama je. Dua-dua keadaan ni, dua-dua yang tak betul. Yang betul, kita kena mendengar Allah Ta'ala sepanjang waktu. Allah bagi nikmat, kita bersyukur. Allah Ta'ala timpa musibah, kita sabar, kita berdoa. Semoga musibah tu boleh jadi Allah nak ampun dosa kita.
Allah nak angkat darjat kita, ataupun Allah Ta'ala nak letakkan tempat yang baik yang kita tak tahu. Ya, ada orang kadang-kadang timpa musibah, rupanya musibah tu menyebabkan dia jadi senang. Ya, ada seorang hamba Allah, dia rumah dia uzur sangat. Ya, rumah dia teruklah. Ya. Tiba-tiba satu hari rumah dia terbakar. Ya, bila rumah terbakar, lalu orang ramai simpati pada dia, pakat bagi derma hingga dia boleh buat rumah baru. Kalau tidak berlaku kebakaran, mungkin dia tak akan dapat rumah. Ya, ada orang kadang-kadang rumah dia kena banjir, lepas tu dapat rumah baru. Maknanya kadang-kadang melalui musibah tu Allah Ta'ala nak angkat darjat. Kita tak tahu. Tapi orang beriman, ini yang Allah Ta'ala sebut, orang beriman pada Allah dalam keadaan yang tidak kuat. Bila dapat nikmat, dia rasa bagus, Tuhan sayang ke dia, Tuhan suka ke dia. Bila Tuhan tipu musibah, dia kata Tuhan tak sayang ke dia, Tuhan tak beri dia. Ya. Dan sampai mereka golongan macam ni, Allah kata Allah khasirad dunya wal akhirah. Orang ni rugi dunia, ya, dan rugi juga di akhirat. Zalika al-khusran mubin, dan demikianlah kerugian yang nyata. Yang nyata kerugian apa dia? Yang paling nyata kerugian, dunia pun dah rugi, akhirat lagi rugi. Ya. Orang miskin, kita hidup ni, kita ada dua alam. Kalau pun kita tak bahagia dunia, jangan kita celaka di akhirat. Ya. Yang baik dapat bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya. Yang paling tak nak, dunia dapat nikmat, akhirat celaka. Na'udzubillah. Dan paling teruk sekali, dunia pun teruk, akhirat lagi teruk. Ya. Kadatil fakri an yakuna kufra. Satu hadis Nabi kata hampir-hampir orang fakir ni jadi kafir. Hampir-hampirlah orang fakir menjadi kafir. Ya. Sebab tu kajian dia buat, orang yang main masjid ni, orang yang sederhana, ya, level ekonomi dia kebanyakan yang sederhana, tidak melampau-lampau sangat. Tapi orang miskin betul-betul, mayam pun tak. Tidak semua dah. Ya, tidak semua. Tapi kajian dia buat di satu universiti, mendapati dia nak buktikan hadis Nabi ni, dia buat kajian. Ya, orang yang semayam, baca Quran, mari jemaah masjid ni, dia kata orang miskin ni kadang-kadang semayam pun tidak. Dunia dia susah, akhirat lagi susah. Ya. Dan saya ada pengalaman sendiri, masing-masing kita ada pengalaman. Bagaimana yang paling penting, kita Tuhan bagi nikmat dunia, kita syukur, kita ingat pada Allah Ta'ala, nak bahagia. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini golongan yang rugi dunia, kata Allah, rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Zalika huwad dalalul mubin. Dia minta kepada selain pada Allah Ta'ala. Ya, bila dia susah sakit dia gimana? Dia pergi jumpa Tok Bomo, dia minta pada pokok, minta pada kubur keramat, dia minta pada benda yang tak boleh apa-apa. Ya, yang tak beriman minta pada berhala, pada tokoh yang langsung la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Benda ni tidak boleh datang mudarat pada dia, ya, dan tidak akan datang manfaat. Sebab apa? Sebab patung berhala. Ada orang kadang-kadang takut pada berhala. Oh jangan. Saya ingat dulu di Maran, di Pahang, ada satu kuil Hindu. Ya, dan dia bila orang bawa kereta kena lalu ke bawah celah antara patung dia dengan pokok. Ya, bah akan berhenti, dia akan naik. Akhirnya manusia duk takut pada dia. Nak buat takut pada berhala. Ya, pada patung pokok ni, dia makhluk, dia tidak akan mendatang mudarat dan tidak mampu datang apa-apa sebarang manfaat. Ya, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan izin Allah Subhanahu. Yad'u liman darruhu aqrab min naf'i. Ya, dan mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menyeru, ya, mereka ini menyeru dan menyembah makhluk dengan perbuatan demikian, ya, sebenarnya mudarat tu aqrab min naf'i. Mudarat tu lagi hampir pada dia daripada manfaat yang diharapkan. Ya. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Masya-Allah, sesungguhnya inilah seburuk-buruk penolong, kata Allah, dan seburuk-buruk, ya, sahabat kalau kita nak buat kawan rapat sekalipun. Ya. Innallaha yadkhulul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min. Allah Taala akan masuk ke orang beriman dan beramal soleh. Setiap kali kita jumpa Quran, dia ada ayat-ayat ni, kadang-kadang Tuhan buat kembar. Ya, semayang, zakat, itu kembar dia. Ya, beriman dan berjihad fisabilillah. Beriman dan beramal soleh. Setiap kali kita baca Quran, illazina amanu wa amilus solihat. Ya, kerana beramal soleh tu sifat bagi orang beriman. Kalau dia beriman tapi dia tak beramal soleh, maka dia tidak sempurna. Sebab tu orang yang beriman, dia akan beramal soleh. Apa kata Allah? Jannatin tajri min tahtil anhar. Dia akan dikurniakan syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Setiap kali Allah sebut syurga,
Allah akan sebut sungai-sungai. Pasal apa Allah tak sebut syurga dan pokok ke? Tak. Setiap kali Allah sebut syurga, Allah akan sebut sungai. Dunia pun begitu. Mana-mana kita beli kebun yang ada sungai, harganya mahal. Kita pun seronok pergi. Sungai pula ada air terjun dalam kebun kita, lagi mahal. Ya, jernih pula air tu, lagi mahal. Ya. Jadi begitulah Allah Taala sebut. Berapa sungai? Al-anhar, banyak sungai-sungai. Ya, yang asalnya ada 4 sungai disebut dalam Quran. Dan selain pada itu ada anak-anak sungai yang banyak. Ya, innallaha yaf'alu ma yurid, Allah Taala buat apa yang Allah kehendaki. Satu hari seorang sahabat Nabi Badui, ya, dia mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hobi saya ni suka sangat ternak kambing. Ya, dia suka sangat bela kambing. Ya, kalau saya masuk syurga ya Rasulullah, boleh tak saya nak bela kambing? Dia tanya Nabi, nak bela kambing dalam syurga? Sebab manusia ni ada hobi dunia. Setiap kita ada hobi masing-masing. Hobi kita ni boleh tak buat di akhirat? Ya, hobi saya menjala, katalah. Ya, boleh tak menjalikan dalam syurga? Dia ni hobi dia ternak kambing. Ya Rasulullah, boleh saya nak ternak kambing di akhirat, dalam syurga saya nanti? Sahabat-sahabat ketawa. Ya, dan Nabi senyum dengan soalan itu. Nabi kata, bahkan dalam syurga kamu nanti ada satu tempat, rumput dia hijau, cantik, lembu gemuk-gemuk, kambing gemuk-gemuk, kamu boleh ternak kambing kamu di situ, kata Nabi. Maknanya hobi kita dunia yang boleh ni, Allah Ta'ala bagi pada kita, boleh buat dalam syurga besok di akhirat. Ya, ada orang hobi main golf, boleh tak main golf di akhirat? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang hobi beli nombor ekor, tak adalah. Ya, hobi yang baik, hobi yang halal, ya, maka dibenarkan. Boleh di akhirat ni Allah bagi. Kalau dunia Tuhan bagi, akhirat lagi seronok. Orang mancing dunia, duduk setengah jam baru dapat seekor. Akhirat, ya, mungkin tak sempat campak lagi dapat ikan. Ya, syurga, ya, man kana yadhunnu an lan yanzuru Allah fid dunya wal akhirah falyamdud bisabin ila sama. Ini suatu pandangan. Orang kafir duk tuduh Nabi SAW, Muhammad ni tak ada apa-apa, dia orang miskin, dia orang susah, dia mak ayah pun tak ada, takkan kita, takkanlah dia boleh beri manfaat. Allah Ta'ala buat ni. Kalau macam tu, kamu ikat tubuh kamu di atas bumbung, terjun ke bawah. Kalau kamu kata Allah tak akan tolong Nabi SAW, Allah pasti tolong. Sebab kadang-kadang kita tengok, macam mana Tuhan tak tolong Nabi? Waktu nak Isra' Mi'raj, satu malam boleh pergi daripada Mekah, Masjid Aqsa, Mi'raj ke langit, balik malam tu juga. Tapi waktu nak hijrah ke Madinah, terpaksa naik unta, sembunyi dalam gua. Ya, perang Badar. Ya, perang Badar, Nabi menang. Perang Uhud, sampai patah gigi Nabi, luka-luka. Dia kata, takkan Tuhan Muhammad tak tolong dia? Kita kalau boleh perang, ya Allah, bagilah kebal. Kan? Biar tak. Ya, sebenarnya Allah Ta'ala, kita faham, ada perkara mukjizat yang Allah Ta'ala bagi. Ada perkara yang Nabi kena lalui sebagai seorang Nabi. Tapi kalau Allah nak beri pertolongan, pasti Allah tolong dia. Ya. Nabi pernah tak makan? Pernah. Ya. Kata sahabat, kami pernah tengok rumah Nabi SAW tidak pernah berasap waktu. Ya. Abu Hurairah kata, aku satu hari lapar sangat, ikat batu di perut. Ya. Keluar daripada rumah, lapar sangat, nak jumpa Nabi SAW. Nak minta makan Nabi. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia beri salam, Abu Bakar jawab salam dia. Tapi Abu Bakar tak tanya pun makan ke tidak. Jumpa Sayyidina Umar macam tu. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, laparnya aku tak tahan sangat. Abu Hurairah kata, aku angkat baju aku nak tunjuk Nabi ada ketul batu di perut aku. Tiba-tiba Nabi SAW mengangkat jubah baginda. Kata Abu Hurairah, aku tengok ada 2 ketul batu di perut Nabi SAW. Mak Nabi lagi lapar. Kita fikir, kenapalah Allah tak turun makanan? Kan? Ya, sebab tu ayat ni, Allah pasti tolong hambanya, tolong nabinya. Kalau kamu tak percaya, ya, Allah Ta'ala buat, ikatlah tubuh kamu terjun daripada bumbung. Ni sebagai suatu kiasan bagaimana nak yakin bahawa Allah pasti akan menolong hambanya. Ya, cuma bentuk pertolongan kadang-kadang Allah Ta'ala uji, Allah beri kesabaran, nak tengok kesabaran hamba dan sebagainya, dengan proses-proses biasa sebagai hamba Allah, ya, Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan apa yang kita baca pagi ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.